Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma, dan betul-betul ada di Raudhah. Kalau nampak kubah hijau tu di Raudhah, alhamdulillah. Kita ada rezeki untuk bersama-sama di sini. Sebenarnya bukan mudah lah nak cari pot kan. Dan hati saya ingat hari tu dah live dalam hotel je kan. Kesian juga kita nak dinanti-nantikan background kita. Dan hari tu di Mekah kan, dan baru kira 6 hari di Mekah, alhamdulillah selesai umrah. Dan sekarang berada di Madinah. Terasa jugalah kita kata dekat Mekah ni busy kan. Busy sebab kita nak umrah, kita nak pergi Masjidil Haram ulang-alik. Kat Madinah ni lebih tenang gitu sebab kita ke Masjid Nabawi lah kan. Masjid Nabawi solat macam itulah. Itu aktiviti harian kita. Cuma apa yang mungkin kita dapat rasakan di sini, ni adalah bumi Madinah kan. Yang kalau kita rasakan setiap tanah ini adalah tapak di mana Nabi SAW menjejakkan kakinya. Dan kita ingat ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang mereka tu ada sahabat yang sampai melalui setiap jalan yang Nabi lalui dan duduk di setiap tempat yang Nabi duduk. Dan bila ditanya kenapa buat macam tu, beliau katakan hanya kerana rasa cintanya kepada Nabi SAW. Jadi hanya sebab rasa cintanya kepada Nabi SAW, maka beliau sampai cuba untuk mengikuti setiap jejak langkah dan setiap jejak kaki Nabi SAW. Jadi itulah yang kalau ada rezeki kita sampai ke sini, cuba kita menjiwai perasaan tu, bahawa bumi ini adalah bumi yang Nabi SAW pernah menapakkan kakinya ke sana. Dan malam tadi alhamdulillah rezeki masuk ke Raudhah. Dan mungkin musim ni yang baiknya adalah musim tak ramai. Ini musim panas. Sekarang suhu sekitar 44 darjah Celsius. Saya ingat kat Malaysia tak pernah adalah 44 darjah Celsius. Ini memang panas, udara dia pun panas. Jadi awal-awal mungkin saya bagi tahu, saya tak jamin berapa lama handphone ni boleh bertahan. Pakai handphone kita tak bawa laptop sampai masjid, susah. Dan kita live pun hanya di TikTok dengan Google Meet. Selalu ada Facebook, YouTube, tak dapat pakai 3 gadget banyak sangat nak bawa. Jadi sebab suhu panas, saya kata handphone tak tahulah dapat bertahan sampai bila. Kalau katalah misalnya terputus tengah-tengah, saya minta maaf. Dan kira kita dapat live berapa minit tu, lepas tu kita qada balik ke Malaysia lah. Gitulah kot kan, saya ingat gitulah. Sebab hari tu kat Mekah jadi macam tu. Ada kelas lain, sekerat jalan je. Sekerat tu dah tak tahan. Dia jalan, video jalan tapi suara tak ada. Dia terlampau panas. Mungkin juga kat situ saya berjemur tengah panas. Tu mungkin faktor juga. Cuma di sini sebenarnya Madinah memang lebih panas daripada Mekah dari segi suhu udara dia. Dan kita awalkan kuliah kita hari ni sebab nak bagi dapat juga view background masjid, Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi ni kalau azan, polis akan halau siapa-siapa yang duduk-duduk tepi-tepi ni, semua kena halau. Jadi kita punya azan asar kat sini pukul 3.42 lebih kurang. Maknanya dalam 3.42 tu kalau tiba-tiba masih duduk kelas ni memang kena halau, tetap kita kena stop. Sebab tu kita mulakan kelas pukul 2.40 supaya dapat habis 3.40 insyaAllah. Maknanya apa pun kita akan tafsir, kita akan bincang tafsir kita sekadar waktu yang ada. Yang kita tak tahu berapa ayat yang dapat, setakat waktu yang ada. Cuma yang kita nak jiwai, kita nak rasai, kita akan bincangkan tafsir hari ini adalah berkaitan dengan ke cerita kisah Nabi Isa AS. Tapi kita berada di bumi Madinah ni sebenarnya di sinilah berlakunya banyak perdebatan di antara Nabi SAW bersama dengan kaum Yahudi Bani Israel. Sebab di Mekah sana, di kota Mekah itu Nabi SAW kita kata di sekelilingi oleh kaum Quraisy itu. Dan kaum Quraisy pada ketika itu banyak menimbulkan ataupun yang Nabi SAW berjuang ke kota Mekah tu adalah lebih kepada isu akidah. Dan mereka satu bangsa gitu kan, Arab ni. Tapi bila datang ke Madinah, di Madinah ni ada satu kaum Yahudi salah satunya, Bani Israel. Dan mereka ni lah yang paling banyak berdebat dengan Nabi. Kan ada Nasrani, ada Bani Israel. Dan kita tahu di bumi Madinah ni Nabi SAW memimpin
kaum yang pelbagai. Yang kita kata sebenarnya kalau kita nak tengok satu contoh negara yang masyarakat majmuk, inilah bumi Madinah. Dan bumi Madinah yang Nabi SAW mentadbir masyarakat majmuk. Jadi cuma masyarakat majmuk yang Nabi takbir di bumi Madinah, bukan China, India. Walaupun sebenarnya kalau kita datang sini, kalau nak beli barang tu memang made in China belakang. Saya nak cari barang yang bukan made in China tu susah. Tak China, India. Barang dia je sampai, orang dia tak kan. Orang dia ada yang Muslim adalah tak ramai kan. Jadi di bumi inilah kita kata masyarakat majmuk yang Nabi pimpin, dan yang Nabi pimpin di sini termasuklah yang majmuk tu salah satunya kaum Yahudi dan Nasrani. Baik, kaum Yahudi Bani Israel. Kaum Yahudi Bani Israel ni adalah kaum yang paling banyak berdebat dengan Nabi. Sebab mereka ni punya sifat tersendiri kan, yang kita katakan tak boleh menerima Nabi bukan kerana tidak faham, bukan kerana tidak tahu, tapi memang tak mahu kan. Jadi mereka tahu, mereka faham, telah pun dinyatakan dalam kitab Taurat kan, bahawa kenabian Nabi SAW itu adalah diperintahkan untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menolak. Dan maknanya tahunya itu ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum gitu. Mereka tu mengenal Nabi SAW lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi dia tolak. Inilah buminya tempat Nabi berjuang, yang memang perjuangannya berbeza. Dia kalau kita nak rasa memang hidup kat Mekah ni lebih struggle. Kami sebab DIY kan. DIY kami ni DIY totally betul-betul DIY sendiri. Tak ada siapa-siapa, kita kata ada setengah orang dia DIY, tapi sampai ke sini ada orang tunggu dah. Kami tak ada, memang sendiri. Jadi kita rasa betul-betul menjiwai kehidupan di sini. Memang di kota Mekah lebih struggle daripada Madinah. Salah satunya bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Mekah ni berbukit-bukit. Kalau tengok dekat dalam peta tu boleh nampak lah. Dan bukitnya bukit batu. Naik Masjidil Haram pun sangat luas kan. Dan masyarakat orang di Masjidil Haram tu ada satu dunia, pelbagai bangsa. Kalau di Madinah mungkin ada orang yang pergi Mekah tak ke Madinah. Tapi kalau orang datang nak umrah, confirm akan pergi Mekah. Jadi bentuk muka bumi tu sendiri boleh bayangkan bagaimana kaum masyarakat bangsa kaum Quraisy tu cara hidup mereka. Dan kita juga boleh merasakan bangsa Mekah kan, penduduk Mekah dan penduduk Madinah ni beza sikit. Dari sudut kita kata Madinah ni lebih lembut orang dia kan banding dengan Mekah. Mungkin dari segi inilah kita katakan budaya kehidupan yang di Mekah tu perlu struggle dia lebih kan, tenaga kena lebih kan, nak naik turun bukit kan, tu bentuk muka bumi dia. Dan Madinah ni bentuk muka buminya landai kan. Dan satu lagi istimewanya Madinah sebagai bumi yang Nabi SAW pernah pijak kan, bumi ini sangat subur. Walaupun kita katakan tempat ni sepatutnya padang pasir, tapi di Madinah tempat ni boleh menjadi kita kata Madinah adalah tanah yang boleh ditanam pokok. Jadi pokok boleh ditanam dan dia boleh tumbuh dengan baik. Itu berkat kelebihan daripada barakah daripada Nabi Muhammad SAW menjejakkan kaki di sini. Baik, itu kalau kita berada di Madinah ni, nombor satu benda yang perlu kita jaga betul-betul adalah adab kita. Ingat, kita berada di satu tempat yang Nabi SAW ada di sini. Di belakang sana tu Raudhah. Saya tak pasti dalam Google Meet nampak tak? Ke nampak muka je, tak nampak belakang. Jauh sikit Kat TikTok nampak sikit bayang-bayang. Maknanya Nabi SAW ada di sini, di bumi ini, maka kita kena jaga adab-adab. Waktu masuk Raudhah semalam, memang salah satu yang kita pesankan, dan kita kena ingatkan diri kita juga adalah jaga adab. Kita nak pergi mendekati Nabi. Dan di situ ada tulis satu ayat yang saya ingat, kat TikTok lebih jelas. Dekat Google Meet tak jelas je. Putus-putus ke macam mana? Tak apa. Oh, silau. Jelas dari segi kamera kan, gambar. Dekat Google Meet tak berapa nampak belakang. Silau. InsyaAllah nanti yang dekat TikTok ni saya download balik. Mudah-mudahan lancar. Download balik, nanti kita boleh tengok balik. Baik. Jadi kita kata di bumi Madinah ni, satu sudut kita kena jaga adab-adab kita. Yang bila kita pergi ke tempat ke Raudhah tu, ada satu ayat yang kalau kita faham, ayat tu menyatakan
Itu adalah satu adab yang ayat tu diturunkan pada ketika Nabi SAW. Waktu tu bila turun ayat tu, ada seorang sahabat, ni ada cerita dia, saya bila baca tulisan tu teringat gitu, ada kisah dia. Kisah dia, sahabat ni bila terima, bila Nabi sampaikan je ayat tu lah, maksudnya jangan kamu mengangkat mengangkat suara kamu mengatasi suara Nabi, kan? Sahabat ni tiba-tiba dia tak datang dah kuliah Nabi, tak datang dah kelas Nabi. Bila Nabi SAW tengok sahabat ni tak ada, Nabi tanya khabar, kan? Nabi tanya kat kawan-kawan ni, mana pergi sahabat kita seorang ni, kan? Lama dah tak nampak dia, kan? Ada sahabat lain yang bagi tahu sebenarnya sejak turun ayat janganlah kamu mengangkat suara kamu mengatasi suara Nabi, sahabat ni tak datang dah kuliah sebab dia takut suara dia akan lebih tinggi daripada suara Nabi. Kenapa takut macam tu? Sebab sahabat ni dia punya suara ni memang jenis suara nyaring gitu. Sekali dia on je suara dia terus volume 5 kan. Istilahnya suara dia memang suara yang sangat kuat, suara yang lantang, jenis suara dia lah, kan? Dan Nabi SAW tersenyum dan Nabi pergi ziarah sahabat ni, kan? Pergi ke rumahnya dan kemudian Nabi bagi satu pekerjaan kepada sahabat ni. Jadi kerja dia adalah lepas pada tu Nabi bagi kerja dia ialah buat announcement dekat pasar. Kita tahu zaman dulu kan, kalau kerajaan pemerintah ni dia nak buat apa-apa announcement, dia tak ada TV kan masa tu. Cara dia ialah dia buka surat tu kan, biasa kan ada surat raja tu kan, sultan bertitah contoh kan, dan dibacakan di pasar, biasanya di pasar sebab situ tempat orang ramai berkumpul. Jadi nak baca kat pasar tu, masa tu tak ada mic. Jadi suara sahabat yang langsing, yang nyaring ni, yang dia takut kalau bercakap je suara dia akan mengatasi Nabi. Suara sahabat ni lah yang akhirnya Nabi SAW gunakan untuk kita kata Nabi memberikan ruang gitu yang sesuai dengan kebolehan yang ada pada sahabat ni. Jadi maksudnya dalam ayat tu juga nak bagi tahu kepada kita adab-adab dalam kehidupan kita. Ingat, setiap kali kita nak cakap lancang kan, ingat ini bumi Nabi pernah duduk. Kalau Nabi ada depan kita, Nabi suka tak kita cakap macam tu, kan? Itu kita cuba biasakan. Kalau kita rasa kita nak kita kata kita kata kalau Nabi ada depan kita, dan Nabi memang ada, Nabi kan tak mati sebenarnya kan, Nabi hanya jasadnya saja yang hanya kita kata hanya berpindah alam. Nabi masih ada, Nabi melihat kita, Nabi bersama kita. Saya dah sampaikan siapa yang mengirimkan salam kepada Rasulullah SAW semalam. Cuma kita kata sebenarnya kita kata kerinduan kepada Nabi ni tak perlulah sampai kita nak juga datang, nak juga dekat dengan Nabi sampai kita buat benda-benda yang tidak sepatutnya kan. Semalam tu salah satunya bila nak masuk Raudhah, itu ada adab-adab dia, dan antara adab kita tengok misalnya contoh semalam ada yang potong line. Bila potong line ni tak beradab dia bangsa lain kan, bangsa lain. Baik, bila tak beradab, polis yang jaga tu memang halau dia. Dia halau sebab tak jaga adab. Kenapa dekat Google Meet ada suara apa-apa kan? Saya dengar bising-bising. Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada, tak apa. Saya ikut yang speaker saya. Baik. Jadi tu maknanya kalau kita disuruh untuk menjaga adab sebab kita dekat dengan Nabi, tapi sebenarnya dalam kehidupan harian kita, cuba bayangkan kalau Nabi ada dekat dengan kita, maka adab-adab tu juga lah yang perlu kita jaga dalam kehidupan harian kita. Bayangkan Nabi ada dekat kita gitu, nak tak kita menjerit-jerit, melentir-lentir, mengamuk-ngamuk kan? Dah tentu kita malu Nabi tengok kita gitu, kan? Kalau Nabi ada depan kita, nak tak kita berbuat maksiat yang kita rasakan kita buat sembunyi-sembunyi, padahal Allah dan Rasul tu melarang benda tu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita buat. Kalau Nabi ada dekat dengan kita, nak tak kita melakukan benda-benda yang kemudiannya menyakiti perasaan Nabi ketika mana Nabi SAW nakkan kebaikan untuk kita.
Itulah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul yang mudah-mudahan memberikan kebaikan dan membawa kita ke syurga Allah SWT. Saya ingat sebenarnya voice ni dah mula delay. Saya tengok dekat TikTok tu dia dah delay. Dia dah mula slow. Okay, tak apa. Kita teruskan setakat dia okey. Kalau suara dah mula tak okey, bagi tahu. Saya ingat tu memang kena stop kat situ lah. Dia biasanya tak akan makin okey. Sebab dia panas Sini panas. Udara tu panas. Nanti saya jadi terfikir saya nak tambah gadget lagi untuk membantulah kuliah-kuliah kita ni supaya berjalan lebih lancar, insyaAllah. Tapi lepas ni lah, sekarang terpaksa terima dulu yang ada ni. Ya. Baik, kita terus kepada tafsir kita. Sebenarnya saya ingat saya letak sebelum tu saya letak jam kita 7.40 Malaysia, waktu Malaysia kan, maknanya boleh habis 8.40, dan di sini azannya tu tambah lagi 2 minit je. Jadi kalau ada rezeki dan kalau masih line masih okey semua, kita boleh dengar azan Masjid Nabawi. Cuma mungkin saya akan tutup di Google Meet, saya bawa TikTok saja. Sebab saya nak bergerak ni dari sini nak jalan ke tempat perempuan ada dalam 10 minit juga, jauh. Dan jadi sambil azan saya akan bawa phone ni bergerak. Cuma Google Meet tutup, dan yang di Google Meet kalau nak dengar boleh pindah ke TikTok. Dapat kita dengar azan Masjid Nabawi. Baru ni kelas ada satu kelas yang dekat Masjidil Haram. Waktu tu kelas pukul 4 pagi. 2.30 pagi waktu sini. Jadi lepas kelas tu azan menjelang subuh, bukan azan subuh lagi. Dapatlah dengar azan Masjidil Haram. InsyaAllah kali ini kita cuba ada rezeki kita dengarkan azan Masjid Nabawi. Baik, tengok pada ayat yang ke-155, surah An-Nisa ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah. Fabima, maka kami lakukan, maka disebabkan apa? Naqdihim, mereka melanggar perjanjian. Mitsaqahum maknanya perjanjian mereka. Wa kufrihim, dan kekafiran mereka, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya, dan juga mereka membunuh nabi-nabi mereka bi ghairil haq, tanpa yang tidak sepatutnya, maksudnya. Wa qaulihim qulub, dan mengatakan bahawa hati pun tertutup. Bil taba'allahu 'alaiha, bahkan Allah telah, yang sebenarnya Allah yang telah menutup hati mereka, Allah telah mengunci mati hati mereka. Bikufrihim, dengan kekafiran mereka. Fala yu'minuna, maka mereka itu tidak beriman illa qalila, kecuali sedikit sahaja. Baik, makna penuh dia, maka kami lakukan, maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu, dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta kerana mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, iaitu alasan yang benar, dan kerana mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya, kerana itu hanya sebahagian kecil dari mereka yang beriman. Baik, tengok ayat ni adalah berkaitan dengan, kalau kita tengok munasabatul ayah, ayat 155 yang kaitannya dengan ayat yang sebelum ni yang kita bincangkan. Sebelum ni kita bincang mengenai dengan adanya golongan kafir, yang Allah sediakan azab yang menghinakan kepada golongan kafir, dan ada juga golongan yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang mana keimanan tu hanya diterima ketika kita tidak membeza-bezakan antara Rasul-Rasul Allah. Jadi 25 Rasul Allah itu semua sama, status dia adalah utusan Allah. Tak membeza-bezakan dengan makna kata tiba-tiba ada yang kita terima ada sebagai Rasul dan kemudian ada yang ditolak. Sebab golongan ni wujud, dan golongan ni wujud yang mereka hanya terima sebagian Rasul dan menolak sebagian yang lain. Baik, kemudian kita tengok, kita dah bincang ayat 153 bercakap mengenai dengan ahli kitab, kan? Bahawasanya sebenarnya Nabi SAW tu pernah diminta untuk menurunkan kitab dengan secara sebiji, itu sebiji kitab turun daripada langit, sebagaimana yang pernah Nabi Musa AS dapatkan dari langit. Kitab Taurat kan, kitab Taurat yang Nabi dapatkan, Nabi Musa AS dapat tu ketika lepas daripada uzlah di Bukit Tur, kan?
Kemudian Nabi Musa dapat sebiji kitab. Jadi turun dia daripada Jabal Musa ataupun Gunung Sinai itu dengan satu kitab kan. Jadi kemudian dengan itu Bani Israel tahu cerita tu, minta pula Nabi Muhammad SAW bawa main kitab macam tu juga. Tak mau yang turun sikit-sikit ni, tak mau. Dia nak sebiji kitab ni. Dan Nabi SAW sangat sedih tu dengan permintaan yang pelik-pelik tu kan? Sebab mereka ni bukannya minta kalau katalah betul-betul turun sebiji kitab dia akan beriman, tak juga. Sebab dia memang nak cari sebab ya, cari sebab untuk kemudiannya yang akhirnya kita kata kalau tak beriman tu sebab ni kita cari alasan istilahnya. Baik, dan kemudian Nabi sedih. Bila Nabi sedih, maka Allah bagi tahu dekat Nabi bahawa sebelum ni sebenarnya Nabi Musa pernah diminta dengan sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Apa dia? Kaum Nabi Musa pernah minta untuk tengok Allah secara langsung. Jadi nak tengok Allah tu kan. Jadi maknanya lebih teruk lah kan, daripada apa yang diminta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu menjadi ubat kepada Nabi Muhammad SAW bahawasanya apa yang diperlakukan terhadap baginda oleh Bani Israel ni masih tak ada apa-apanya, yang menyebabkan Nabi SAW akhirnya merasa lega, lebih tenang gitu. Baik, dan kemudian Allah cerita juga macam mana Allah angkat ni masih cerita Bani Israel kan, macam mana Allah angkat gunung tu kan, Gunung Sinai tu diangkat di atas kepala mereka supaya mereka kembali beriman kepada kitab Taurat, sebab mereka dah mungkir janji kan. Dan kemudian bila nak dihempapkan Bukit Tur tu atas mereka, maka mereka kembali kita kata berjanji lagi untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu maknanya kalau kita tengok kan, itu yang terjadi sebelum ni kan. Okey, yang terjadi sebelum ni yang berlaku kepada Nabi Musa AS dan pengikut-pengikut baginda. Jadi dalam ayat yang ke-155 ini diceritakan lagi sambungan munasabah ayatnya, sambungan kepada kisah Bani Israel. Okay, dekat TikTok ni saya cuba cerahkan yang belakang, muka saya jadi gelap gelita nak kena pilih. Kena pilih. Baik. Kita tengok ayat 155 disebutkan berkenaan dengan kami hukum mereka, maksudnya tindakan-tindakan yang mereka lakukan menyebabkan mereka ni kemudiannya dihukum. Sebab ini berkaitan dengan kisah hari Sabtu kan, kisah hari Sabtu yang Bani Israel telah pun melanggar janji yang Allah perintahkan supaya mereka jangan buat ibadah lain selain daripada jangan buat benda lain selain daripada ibadah kepada Allah SWT pada hari Sabtu kan. Maknanya hari cuti orang Yahudi hari Sabtu, hari cuti orang Nasrani hari Ahad, hari cuti orang Islam Jumaat. Tu kita boleh faham lah kenapa kita cuti hari apa kan. Kita cuti hari cuti siapa gitu. Dan ni bukannya reka-reka dan bukan benda baru. Memang daripada asal-asalnya, daripada ajaran Nabi. Okey. Ada polis tu. Okey. Maknanya cuti okay, tak apa, dia tak halau. Dia dah suruh siap sedia untuk solat ni risiko kalau nak live dekat kawasan Masjid Nabawi. Tapi saya cuba juga. Saya ingat kalau tak dapat, maknanya kita berhenti setakat tu. Tapi setakat ni masih boleh lagi, kita teruskan. Baik. Saya pegang Quran supaya dia nampak kita tengah tafsir. Kalau saya pegang gadget je nanti nampak macam tengah buat kerja apa gitu. Baik. Jadi dalam ni maknanya nak disebutkan mengenai dengan bahawasanya kaum Yahudi kaum Yahudi Bani Israel ni telah pun melanggar janji mereka dan sebabkan mereka tu melanggar janji mereka dan juga disebabkan oleh kekafiran mereka, maka mereka dihukum dan hukuman yang Allah bagi kepada mereka tu adalah berubahnya mereka menjadi kera. Jadi maknanya orang Bani Israel pada ketika tu sebab dia menolak ataupun dia
dia tangkap ikan juga kan hari Sabtu. Itu kita dah cerita dah macam mana, dan saya ingat semua orang tahu kot cerita dia kan. Cerita hari Sabtu, peristiwa hari Sabtu yang maknanya sepatutnya Bani Israel tak dibenarkan untuk buat kerja lain selain pada ibadah. Jadi untuk Bani Israel cutinya, cuti hari Sabtu ni maksudnya cuti daripada kerja, dia kena full 24 jam tu ibadah saja. Kalau kita lain, kita Jumaat, hanya waktu solat Jumaat je tak boleh buat benda lain. Untuk lelaki. Jadi haram hukum Bani Israel untuk bekerja pada hari Sabtu sama dengan haram hukumnya untuk kita bagi lelaki Muslim bekerja pada waktu solat Jumaat. Itu dia punya persamaan. Jadi akhirnya Allah hukum mereka, dan hukuman mereka adalah ditukarkan kepada bentuk kera, kan? Jadi boleh imagine lah, maknanya kalau Bani Israel yang sepatutnya hari dia buat ibadah hari Sabtu tu, kemudiannya dia berubah jadi kera sebab dia buat kerja yang tak dibenarkan, kan? Agak-agaknya lah, kalau lah orang Islam ni boleh ditukarkan rupa paras, berapa banyak dah kera yang ada dekat dunia ni, kan? Berapa banyak dah orang manusia yang jadi kera, kan? Jadi beruk, kan? Yang kepala dia berubah, kan? Bukan kepala je lah, satu badan. Kalau lah bertukar terus memang habis lah, kita kata habis Malaysia kita penuh dengan kera, kan? Kera yang berubah jadian disebabkan tak solat Jumaat, kan? Itu keadaan yang dilakukan oleh kita kata pelanggaran janji yang dilakukan oleh Bani Israel, kan? Dan kemudian apa lagi yang Bani Israel lakukan? Mereka waqatlihimul anbiya bighairi haq. Mereka tu membunuh nabi-nabi mereka dan tanpa hak. Apa maksud tanpa hak? Maksudnya mereka sepatutnya kita kata bila hak ni, maksud dia adalah dia ada bentuk-bentuk pembunuhan dalam Islam yang ada hak. Apa istilahnya ada hak? Dia macam ni, membunuh ni bukan totally tak boleh, Masa bila boleh membunuh? Satu, ketika mana seseorang tu telah pun membunuh, maka dia kenalah dibunuh balas yang namanya hukum qisas. Yang itu kalau kita bunuh orang yang membunuh tu dengan hukum qisas, maka di situ namanya adalah hukum bunuh balas. Yang itu kita maknanya membunuh dengan hak. Membunuh yang memang dia berhak dibunuh, kan? Ataupun misalnya kita kata ada hukuman-hukuman yang misalnya rejam. Hukuman rejam maknanya orang berzina, orang telah berkahwin kemudian dia berzina, maka dia kenakan hukuman rejam. Rejam memang sampai mati. Baik, adakah kita dikatakan membunuh orang ni sampai dia mati? Tak, jawapannya tidak. Dia tidak dikira membunuh dan tak salah kalau dia dibunuh dengan hukuman yang ditetapkan oleh kerajaan, pemerintah pada masa tu. Bukan kita suka-suka je, tak boleh, orang awam tak boleh buat hukuman ni. Ini adalah tanggungjawab orang yang memerintah pada ketika tu. Jadi kalau misal kata dengan daripada pemerintah, dan pemerintah memerintahkan kepada untuk orang ni dihukum rejam misalnya, kemudian dia mati. Baik, direjam sampai mati, maknanya dia memang berhak mati. Dan maknanya kita telah membunuh dia dengan hak. Jadi yang ni bila disebut membunuh Nabi tanpa hak, maksudnya Nabi-Nabi ni tak ada kesalahan apa pun. Nabi dan Rasul ni tak ada kesalahan apa pun. Bahkan mereka adalah Nabi dan Rasul yang menjadi tempat rujukan, yang menjadi orang yang sedang dalam kita kata kaum Yahudi yang memang yang selalu meminta macam-macam lah daripada Nabi dan Rasul dia. Jadi maknanya Nabi dan Rasulnya adalah orang-orang yang kita katakan melakukan tugas-tugas dakwah, yang tidak seharusnya untuk dibunuh sedemikian rupa. Antara Nabi dan Rasul yang dibunuh ni adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ini untuk kita faham Bani Israel, sifat Bani Israel. Baik, dan kemudian waqaulihim qulubuna ghuf. Kemudian orang Yahudi ni pula dia kata hati kami dah tertutup. Ini cerita kat bumi ni, bumi Madinah. Di bumi Madinah orang Bani Israel pergi cakap dengan Nabi, hati kami ni dah tertutup. Dia macam ni kalau kita nak faham. Bila kata hati kami dah tertutup, ni seolah-olah macam kalau bahasa kita lah, kan,
Kita ni kadang-kadang bila misalnya kan dia ajak orang untuk datang, orang ajak kita untuk datang majlis ilmu. Kita ni umur dah lanjut dah kan, dah macam otak dah tumpul-tumpul sikit kan. Kita jawab pada orang tu, saya ni otak dah tumpul dah tepu kan. Dah tak mampu dah nak terima apa-apa ilmu lagi dah. Tak apalah saya hidup macam ni je, tak payahlah nak pergi kelas-kelas pengajian. Seolah-olah macam tu lah. Dan seolah-olah macam tu kita menjawab gitu. Dan hati-hati dengan jawapan-jawapan seumpama ni. Kita ni sedang mencontohi sikap-sikap Bani Israel. Dan yang Allah dah cerita sikap-sikap dia ni, dan Allah melaknat Bani Israel, dan Allah bagi tahu ni dia sikap-sikap yang ada pada Bani Israel yang membuatkan mereka menjadi golongan yang sangat dilaknat di sisi Allah SWT. Itu kelebihan kita belajar tafsir ni, kan, supaya kita dapat paling kurang kita dapat menghayatilah satu perkara yang mungkin selama ni kita anggap itu perkara biasa, kan, tapi kemudian kita faham bahawa bahawasanya sebenarnya itu adalah sikap-sikap yang telah pun dinukilkan dalam Al-Quran. Pusing sikit itu. Maknanya sifat-sifat ni kan kadang kita tak perasan, kita ingat benda tu sifat-sifat biasa je, tapi rupanya dalam Quran ada cerita tu. Orang Bani Israel ni perangai-perangai dia tu antaranya adalah mereka ni suka untuk mengatakan hati kami ni dah tertutup, dah tepu dah istilahnya, dah tak boleh nak terima apa-apa lagi. Jadi tak payahlah duk ajar kami apa-apa, tak usah duk ajak-ajak lagi lah. Tu kata mereka. Dia bila buat live kat orang ramai ni, kadang-kadang adalah orang yang suka jadi istilah kalau gambar tu kita sebut photo boom kan. Kalau video boom lah kot. Itu live kat Mekah ada juga. Okey, ni dah. Okey, insyaAllah. Kita tengok kemudian Allahu alaihi wa la yu'minuna qalila. Dan Allah bagi tahu, dan sebenarnya kami yang telah pun menutup hati mereka. Kami yang telah pun menutup hati mereka. Allah yang telah pun mengunci hati mereka kerana kekafirannya. Baik, jadi berdasarkan ini tadi dalam apakah kalimah ayat yang disebutkan oleh Bani Israel wa qaulihim, yang mereka katakan qulubuna ghuf, bahawa hati kami telah pun terkunci mati, itu adalah sama seperti mana diceritakan dalam surah Fussilat ayat yang kelima. Dalam surah Fussilat ayat kelima Allah sebutkan wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Dan mereka berkata hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Jadi maknanya dia kata hati kami ni sekarang ni macam duduk dalam satu cover kan, kita kata kalau ada satu bekas tu, hati kami ada duduk dalam tu kan, dan duduk dalam tu, dan kami ni macam duduk dalam satu bekas tempurung lah, kita katakan duduk dalam tempurung yang kami tak boleh terima dah, tak boleh faham dah apa benda kamu nak cakap kan. Jadi nak kata macam hati kami dah cukup lah, kami nak terima apa yang kami dah biasa terima je, kami tak nak terima benda baru Baik, ini kita ambil iktibar, satu iktibar supaya kita tidak lakukan dalam kehidupan kita apa pun alasan dalam kita nak menerima kebaikan, supaya kita tak letakkan dalam diri kita apa pun alasan untuk kita beramal dengan apa saja amal soleh. Dan misalnya contoh kan, bila dibagi tahu kita ni kena perbanyakkan solat sunat contoh kan. Baik, kita kata kita jawab, kadang kita menjawab kan, solat-solat sunat ni kan yang penting ada hadis lain kan yang Nabi sebut, ada sahabat yang tanya kalaulah dia tak solat sunat, dia cuma sekadar solat yang wajib saja, buat amalan wajib saja dan dia meninggalkan maksiat, boleh masuk syurga tak? Nabi jawab boleh kan. Itu kita pun pakai alasan tu, jadi tak payahlah sunat-sunat tu, cukuplah yang wajib, dengan lepas tu tinggal maksiat dah, cukup dah. Itu maknanya itu alasan, termasuk alasan. Sebab kita tengok sahabat-sahabat Nabi dan terutama 10 sahabat yang dijanjikan syurga itu tak pernah bagi alasan apa pun dalam beramal.
Pun dia tak mampu beramal, dia tetap usaha, struggle untuk boleh beramal. Ya, jadi itu sifat orang beriman, dan sebaliknya sifat orang yang kufur kepada Allah SWT akan selalu bagi alasan untuk apa saja kebaikan. Jadi mulai hari ni kita cubalah tanam dalam diri kita kan, kita kata terapkan dalam fikiran kita, asalkan ada benda baik je, kalau kita rasa macam tak nak buat, jangan tak nak terus gitu kan. Ada benda baik je, paling kurang kalau kita rasa susahnya nak buat, paling kurang kita letak dalam hati kita, satu hari nanti aku akan mampu buat. Itu sifat orang beriman. Jadi hidup kita ni akan sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Okay, orang makin ramai belakang ni sebab kita dah mendekati waktu solat ni. Baik, tapi tak ada dengar bising-bising belakang kan? Okey. Okey, alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Yang bila sebut mengenai dengan bal taba Allahu alaiha bikufrihim, di sini nak bagi tahu maknanya sebenarnya bila mereka kata hati mereka tertutup, dia kata hati kami tertutup, macam dia nak kata hati kami tertutup gitu kan. Tapi Allah bagi tahu sebenar-benarnya Allah dah tutup rapat hati mereka. Baik, kenapa Allah tutup rapat hati mereka? Seolah-olah macam kenapa Allah tak buka hati, Allah tak bagi hidayah? Kan Allah Maha Penyayang. Kenapa pergi tutup rapat hati mereka? Sebab itu disebut bikufrihim, dengan kekafiran mereka. Jadi disebabkan kekafiran mereka, maka mereka dapat mereka akhirnya dikunci mati hatinya oleh Allah SWT. Jadi dia macam ni sebenarnya. Allah ni maha adil, Allah tu maha penyantun. Bila sifat penyantun, maha penyantun, itu akan membuatkan Allah SWT selalu membalas ataupun melayani kita dengan apa yang terbaik gitu kan, dengan yang kita katakan yang paling patut untuk kita dapatkan. Misalnya kalau orang tu ikhlas, kita kena yakin kalaulah hati kita ikhlas maksudnya kita nak beribadah tanpa mengharapkan apa pun balasan, Allah pasti akan membalas keikhlasan hati kita dengan sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik daripada itu. Sebab Allah Maha Penyantun. Allah akan balas keikhlasan hati kita dan cinta kita kepada agama, cinta kita kepada Allah dan Rasul, walaupun mungkin kita tak dapat buktikan, mungkin kita kata dari segi tindakan kita belum ada apa-apanya kan, dibandingkan dengan cinta yang sepatutnya kepada Allah dan Rasul. Tapi Allah Maha membalas setiap perbuatan yang kalau itu adalah baik, walaupun dalam hati kita, kalau perbuatan dan niat hati kita adalah baik, pasti Allah akan balas dengan segala bentuk kebaikan yang berlipat kali ganda lebih daripada itu. Dan macam tu juga sebenarnya keburukan, sebab mereka layak mendapatkan itu. Jadi kalau mereka memang layak untuk ditutup hati mereka, sebab apa layak ditutup hati mereka? Sebab dia tutup hati dia kan. Ini kaedah dia kalau kita tengok kan, macam mana kalau orang dah tutup hati dia, kita tak usah stres sangat gitu kan. Dia memang layak untuk mendapatkan itu kan. Di sini ayat ni maknanya nak bagi tahu bahawa Allah sebenarnya telah pun menutup hati mereka, mengunci mati hati mereka, dan disebabkan oleh apa yang mereka kehendaki. Baik, itu pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua kan, yang pernah dijelaskan dalam tafsir surah Al-Baqarah. Kita mungkin tak bincang dalam kelas ni tafsir surah Al-Baqarah. Adalah sebaliknya, maknanya disebabkan Allah tutup mati hati mereka, maka mereka pun tertutuplah hatinya. Tapi kita mudah fahami ayat ini kan, adalah maksudnya sebenarnya kalau kita tengok pada perbuatan-perbuatan mereka kan, mereka tu terlalu banyak mungkir janji, kemudian mereka kufur dengan ayat-ayat Allah walaupun dibuktikan dengan pelbagai bukti apa sekalipun, semuanya diingkar. Kemudian mereka bunuh nabi-nabi mereka kan, tanpa hak kan. Kemudian mereka selalu beralasan bila diajak untuk menyembah Allah SWT. Agak-agaknya lah kan orang macam ni kan, orang macam ni layak lagi ke gitu kan nak dapatkan kebaikan-kebaikan kan. Orang macam ni kita kata memang dah itulah yang layak untuk dia gitu kan. Yang layak untuk dia adalah
dah duduklah kau dalam kekafiran sebab perbuatannya dah melampaui batas. Baik, itu ayat 155. Baik, kita tengok pada ayat 156. Ayat 156, wa bikufrihim, dan dengan kekafiran mereka, wa qaulihim, dan kata-kata mereka, ala Maryam buhtanan azima. Ala Maryam, iaitu ke atas Maryam, buhtanan, dengan satu tuduhan, azima, yang sangat-sangat keji. Makna penuh dia. Dan kami hukum juga kerana kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Baik, jadi ayat yang ke-156 ni bercerita mengenai dengan bagaimana kekafiran mereka ni sampai ke tahap Bani Israel ni buat tuduhan kepada Maryam yang mereka ni, kita tahu cerita Maryam kan, kita dah pernah bincang sebelum ni kan, cerita Maryam ni mereka tahu Maryam ni siapa. Dia tahu, dia bukan kata tak tahu Maryam datang dari mana, tiba-tiba ada anak tiba-tiba nak tuduh dah. Mereka tahu Maryam datang daripada keluarga yang sangat luar biasa keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan itu termasuk keluarga Ali Imran, keluarga yang sangat mulia. Dalam keluarga Ali Imran ada Nabi Zakaria alaihi salam. Baik. Yang ni voice boom pula Dia saja je. Dia ada kawan-kawan dia kan, dia bawa sini. Macam itulah kalau duduk tengah orang ramai kan. Asalkan tak mengganggu tak apa. Boleh lagi Okey. Kuat sangat ke? Kuat Tak Masih jelas suara saya Baik. Okey. Baik. Jadi maknanya kita kata dalam apa konteks tuduhan kepada Maryam ni adalah ketika mana Nabi Isa AS lahir kan, waktu tu dituduh Maryam ni berzina, padahal mereka bukan tak tahu Maryam datang daripada keluarga yang macam mana. Maknanya dia bukan tak tahu Maryam datang daripada ayahnya siapa, ibunya siapa, bapa saudara dia siapa, sepupu sepapat, keluarga dia keluarga yang hebat-hebat yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan kemudian mereka juga tahu Maryam ni dari kecil memang wanita yang suci, gadis suci yang hanya tahu duduk di makbad dan hanya ibadah kepada Allah sahaja kan, hanya beribadah kepada Allah SWT kan. Dia tak buat apa-apa benda lain, dia tak pergi mana-mana, dia pergi makbad tu saja hanya untuk ibadah kepada Allah SWT. Baik. Dan kemudian mereka juga tahu Maryam ni ada kelebihan yang selalu mendapatkan makanan dan selalu mendapatkan makanan dari langit kan, yang makanan itu dia dapatkan pada musim sejuk, makanan musim panas, dan dia dapat juga makanan musim panas pada musim sejuk. Maksudnya ada karomah gitu kan, ada kelebihan daripada Allah SWT kepada Sayyidatina Maryam. Tapi dengan kesucian gadis ini yang mereka kenal daripada kecil, kenal keluarga dia, tetap saja dia nak tuduh. Tu patut bom ke belakang. Kita ambil iktibar lah, ada orang-orang yang suka. Baik. Jadi maknanya kita kata itu konteksnya dalam keadaan ni yang mana Maryam telah pun difitnah oleh mereka dan mereka menuduh Sayyidatina Maryam berzina, dan di sinilah Allah SWT sangat murka kepada kaum Bani Israel sebab tuduhan mereka ni adalah tuduhan yang bersifat hawa nafsu, tuduhan yang bersifat semata-mata kerana mereka kita kata mereka nak tuduh gitu kan, tuduhan yang berbentuk tuduhan mengikut hawa nafsu. Baik, kemudian ayat yang ke-157 wa qaulihim, dan kata mereka, dan mereka berkata inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah pun membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam, Rasulullah, utusan Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan sebenarnya mereka tidak membunuh
mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam dan juga tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah menyerupakan mereka. Ini makin banyak pula. Baik. Sebenarnya di cerita ayat 155 hingga 156, 157 ni nak bagi tahu mengenai dengan adanya golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu mereka ini dihukum, Allah hukum mereka kerana apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka lakukan adalah yang ayat 155 tadi kita dah bincang, mungkir janji, kemudian membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak, kemudian mengingkar janji kan, kemudian mengatakan hati mereka telah pun tertutup dan menutup hati gitu. Kemudian ayat ke-156 bercerita mengenai dengan kekufuran mereka dan juga tuduhan mereka terhadap Maryam, Sayyidatina Maryam. Makin ramai lah orang kat belakang. Dah tak nampak dah Masjid Nabawi. Baik, kemudian di ayat yang ke-157, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah, maknanya mereka juga dihukum, Bani Israel juga dihukum kerana mereka mengatakan bahawa kami telah membunuh Nabi Isa. Ini cerita Nabi Isa kan, kami dah bunuh Nabi Isa. Nabi Isa tu adalah utusan Allah, Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang ni Allah bagi tahu. Allah kata sesungguhnya mereka sebenarnya tak bunuh pun Nabi Isa dan tidak juga menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi Nabi Isa telah pun diserupakan. Kan ada orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Baik, dan kemudian wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang telah berikhtilaf di dalamnya la fi syakkim minhu, dan bahawa mereka ini sebenarnya berada dalam keraguan, ma lahum bihi, dan tidaklah mereka itu bihi min ilmin, mengetahui, illa tiba'adhan, melainkan mereka itu hanya mengikuti prasangka mereka. Wa ma qataluhu yaqinan, dan tidaklah mereka itu membunuhnya dengan yakin. Baik. Maknanya ayat 157 ni makna penuh dia, dan kami hukum juga kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Baik, ayat ni menyebut mengenai dengan kejadian pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Baik, jadi berkenaan pembunuhan Nabi Isa alaihissalam, disebutkan kat sini orang Bani Israel ni satu lagi kesalahan dia adalah dia dengan bangganya mengakui bahawa kami dah bunuh Nabi Isa. Tu yang Allah marah sangat sebab dia bangga dapat bunuh Nabi tu. Kan? Kami dah bunuh Nabi Isa, kami dah salib Nabi Isa. Itu yang lambang orang berdiri dengan di tiang salib tu. Itu kaum Nasrani, kan? Yang mereka tu dengan bangganya menyatakan kami telah pun berjaya membunuh Nabi Isa. Jadi sebenarnya Nabi Isa ni dibunuh oleh kaumnya sendiri, yang tidak mahu dan tidak
kita kata tidak mau menerima ajaran Nabi Isa alaihissalam. Baik. Dan kemudian disebutkan kat sini bila dia kata kami dah bunuh, yang pertama ada istilah Al-Masih. Baik, kenapa disebut Al-Masih? Nabi Isa tu ada gelaran dia Al-Masih. Apa maksud Al-Masih? Al-Masih tu maksudnya adalah sentuh. Kalau ikutkan sentuh. Jadi kenapa Nabi Isa dinamakan sebagai Al-Masih? Sebab baginda mempunyai satu mukjizat. Mukjizat baginda adalah daripada sentuhan. Jadi tangan Nabi Isa alaihissalam tu ketika mana menyentuh orang mati boleh hidup. Ketika mana menyentuh burung boleh dibaginya, boleh diletak ditiupkan nyawa sehingga burung yang dibuat daripada tanah tu boleh hidup. Dan ketika menyentuh orang yang buta, matanya boleh celik. Bila menyentuh orang yang sakit sopak, penyakitnya boleh sembuh. Jadi itu satu mukjizat yang ada pada Nabi Isa alaihissalam yang menyebabkan kita kata gelaran pada Nabi Isa adalah Al-Masih, iaitu yang kita kata punya mukjizat sentuhan gitu kan, yang boleh dengan sentuhannya maka baginda dapat melakukan menunjukkan mukjizat yang tertentu. Baik, itu sebab nama Al-Masih. Ada satu lagi kan, Al-Masihud Dajjal. Kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih juga? Sebab sebenarnya Dajjal ni punya kelebihan yang Allah bagi yang sama macam Nabi Isa alaihissalam. Yang sama dengan kelebihan tu supaya nanti bila munculnya kan, orang confuse. Dan sebab dia Dajjal ni kalau dia minta hujan turun, hujan boleh turun kan? Jadi maknanya kalau dia minta misalnya nak berhentikan sungai daripada mengalir, boleh berhenti sungai tu kan? Itu yang dapat mengenali Dajjal adalah orang yang punya mata hati. Dan kita tahu persediaan menuju akhir zaman untuk selamat daripada tipu daya Dajjal adalah salah satunya baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat full ayat 1 sampai selesai habis. Baik, kemudian ada doa juga, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan itu antara yang boleh kita lakukan untuk selamat daripada tipu daya Dajjal. Baik, itu yang disebutkan mengenai dengan mereka nyatakan, Bani Israel kata kami dah berjaya bunuh Nabi Isa. Maka Allah jawab, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah kata sebenarnya mereka tak bunuh pun Nabi Isa, tapi Allah yang serupakan seseorang dengan Nabi Isa. Baik, siapa dia yang Allah serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam? Yang Allah serupakan tu ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan yang diserupakan tu adalah salah seorang daripada orang yang memang pergi diutuskan untuk mencari di mana Nabi Isa dan mereka nak tangkap dan bunuh. Salah seorang daripada kelompok tu, seorangnya kemudiannya Allah tukarkan wajah dia. Sebab tu ayat ni sebut walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan. Maknanya bukannya dari awal tu dia serupa dah, dia diubah wajahnya, diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Dan sebenarnya orang yang kata dah bunuh Nabi Isa tu, dia sendiri tu sebenarnya duk syak-syak juga. Dia tak yakin pun dia dah dapat bunuh Nabi Isa. Dia cuma rasa macam kita dah bunuh dah gitu kan. Dia sendiri tu tak yakin. Dan ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann. Dan maknanya mereka ni, sekali lagi diulang, bahawa mereka ini membuat dakwaan berjaya membunuh Nabi Isa itu hanya dengan sangka-sangka gitu. Dan bukan dengan hakikat, dengan keyakinan yang sebenar. Wa ma qataluhu yaqinan. Sekali lagi diulang, kali ketiga nak bagi tahu sebenarnya mereka tak yakin pun dah bunuh Nabi Isa. Dia tak yakin pun. Kan? Dia cuma sangka-sangka sahaja. Baik, saya kira sekadar tu, insyaAllah ada beberapa minit lagi untuk pengerusi majlis kita menutupkan majlis kita. Dan lepas tu insyaAllah ada rezeki boleh berpindah ke TikTok. Saya tutupkan Google Meet, saya pindah ke TikTok untuk kita dengarkan live azan daripada Masjid Nabawi insyaAllah. Dan TikTok saya, kalau yang belum tahu, belum pernah lagi join, boleh cari Uqafy, UQAFY. UQAFY. Nama dia full name tapi susah nak cari. Jadi kita cari Uqafy je. Dan saya akan bergerak menuju ke tempat solat perempuan sambil kita dengar azan insyaAllah.
gerak tu mungkin goyang sikit lah kamera ni. Baik, insyaAllah sekadar tu wallahu alam. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, siapa yang nak teruskan di TikTok untuk dengar azan live Masjid Nabawi, insyaAllah boleh terus pindah ke TikTok. Okay, saya tutup Google Meet. Terima kasih semua. Terima kasih doanya. Saya doakan semua juga insyaAllah. TikTok insyaAllah kita menunggu azan asar di bumi Madinah dari Masjid Nabawi, dan kita insyaAllah kita nak dengarkan azan dari Masjid Nabawi. Sambil itu saya akan bergerak menuju ke tempat solat wanita. Saya flipkan video untuk kita tengok lah kan, tengok kawasan Masjid Nabawi ni insyaAllah. Hari tu yang bersama-sama hari tu dalam kuliah sebelum ni kita di Masjidil Haram kan. Alhamdulillah hari ni kita boleh ke Masjid Nabawi, cuma mungkin kita takkan dapat masuk dalam masjid dah ni, dah nak dekat asar. Biasanya dia dah tutup dah untuk masuk dalam kawasan masjid, tapi boleh solat di luar masjid, di luar daripada kawasan masjid. Mungkin saya boleh dekatkan sikit kamera untuk nampak Raudhah. Saya flipkan kamera. Itu Raudhah.
Baik. Okey, azan. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Ini suasana Masjid Nabawi menjelang waktu solat. Ini dikira tak ramai. Kalau musim haji mungkin lebih lagi. Pintu masuk ke menuju Masjid Al-Hakim boleh. Sebab untuk tempat solat lelaki agak luas kalau kau masjid, kalau perempuan di luar masjid. Ini saya ingat setakat tu dulu kita berhenti untuk menunaikan solat asar, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu solat apa? Okay, solat asar. Di sini waktu asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.